Didik TV KPM. Setiap perkara ada sumbernya, termasuklah pentadbiran dan juga pengurusan dalam Islam. Jadi apakah sumber pengurusan dan pentadbiran dalam Islam? Jom kita tanyakan kepada ustaz kita. Okey ustaz, apakah sumber utama dalam pengurusan Islam? Okey, sebelum kita pergi sumber man, saya ada teka-teki untuk Luqman. Boleh ustaz. Boleh jawab tak? Boleh insya-Allah. Jom Saya cuba. Saya cuba Okey, kita tengok teka-teki dia. Banyak-banyak perkara, Okey. banyak-banyak perkara kita lihat di dunia ini. Baik. Kalau kita lihat saja dah dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Apakah itu? Tengok dapat pahala, Ha. apatah lagi kalau kita baca. Al-Quran ustaz. Alhamdulillah, tahniah. Betul, Betul. Sebab apa? Kalau kita tengok Al-Quran je, tengok buka aja dah dapat pahala. Kalau kita baca, apatah lagi. Betul. Lagi dapat Satu pahala. huruf, satu pahala. Betul. Betul. Jadi kat sini nampak kita nak pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu sumber ataupun sumber dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Bagaimana Luqman cakap tadi, kalau kita tengok je dapat pahala, itu Al-Quran. Tahniah Luqman. Okey ustaz, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok apakah sumber-sumber pentadbiran dan pengurusan dalam Islam. Baik. Sumber ni sumber utamalah. Yang pertama-tamanya, apa-apa pun sumber dalam kehidupan kita, apa-apa sumber dalam kita punya kehidupan, inilah sumber utama. Apa yang ada dalam di slide ini adalah Al-Quran. Betul. Man? Okey, apa dia Al-Quran ni man sebenarnya? Apa dia Al-Quran ni sebenarnya? Semua orang kena tahu sebenarnya, kita sebagai orang Islam kena tahu apa dia Al-Quran. Okey, Al-Quran ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaran malaikat Jibril yang diturunkan selama 23 tahun secara berperingkat. Ya. Dan Al-Quran ni merupakan mukjizat agung. Betul. Mukjizat hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang kita perlu menjadikan ini sebagai sumber dalam apa jua pergerakan kita. Sebab dalam Al-Quran ni antara yang paling sempurna dari kita hidup sampailah kita Betul, mati. Ustaz, setuju. Semua ada kat dalam ni. Betul. Betul. Cuma ustaz kalau boleh saya bertanya, Boleh. Al-Quran dia bahasa Arab kan? Betul. Jadi bagaimana kita sebagai seorang murid ni nak memahami isi kandungan Quran ustaz? Terima kasih Luqman. Cantik soalan tu. Terima kasih. Hebat murid ni, dia boleh bertanya soalan pada guru. Itu yang saya sukanya. Berlakunya dua hala. Betul. Al-Quran ni memang dalam bahasa Arab. Okay? Dan ianya memang wajib kita baca dalam bahasa Arab. Ya. Okay? Dan kita kena belajar apa itu bahasa Arab. Jadi bagaimana murid perlu tak kita nak faham? Bagaimana kita nak fahami? Tak semua orang faham bahasa Arab. Betul. Kita pun sendiri kadang-kadang faham tak faham aja bahasa Arab ni kan. Lagilah Al-Quran hebat dia punya nahu dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang murid ni nak fahami Al-Quran, pastikan membaca Al-Quran itu perlu dengan pentafsiran. Ya. Perlu dengan pentafsiran Al-Quran. Dan bila membaca tafsir pula, perlu ada guru. Bertanya pada guru, okey ustaz, okey cikgu, okey apa semua, betul tak begini? Apa maksud segini? Sebab kalau kita baca bukan baca sekadar baca tafsir dan kita belah. Sebabnya kat situ nanti dia akan menyebabkan kita keliru, Salah keliru. faham. Ya, salah faham. Mesti kena ada berguru. Sebab tu diingatkan kepada kita, nak menuntut ilmu, nak membaca Al-Quran perlu ada guru. Ya. Jelas Rahman? Jelas. Okey, itu yang pertama ustaz. Okey. Yang kedua? Kita pergi yang kedua. Apa dia yang kedua? Iaitu Al-Hadis. Al-Hadis ni apa Rahman? Agak-agak. Al-Hadis ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, betul, tepat. Ia adalah hadis. Hadis ni adalah apa yang dibuat, iaitu segala perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-hadis. Betul. Ataupun as-sunnah. Ya. Nabi buat apa, itulah setiap apa yang Nabi buat itu adalah kita punya dalil. Gaya hidup Nabi. Yes, gaya hidup Nabi itu adalah dalil kita. Ya. Gaya hidup Nabi itulah yang cara kita perlu ikut. Daripada Nabi bangun tidur sampailah Nabi tidur semula. Sampai cara Nabi tidur tu pun sunnah, dapat pahala. Subhanallah. Kan hebat tak kat situ Hebat, sumber utama ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ya, betul. Dan juga al-hadis ni ustaz, kalau kita lihat juga dia ada tingkatan-tingkatan kan ustaz? Betul. Contohnya ustaz? Okey, antara tingkatan hadis adalah hadis sahih, hadis betul. hasan, Ya. hadis dhaif dan yang paling teruk adalah hadis maudhu'. Luqman tahu hadis maudhu' tu apa? Hadis rekaan, betul ke ustaz? Hadis maudhu' adalah hadis yang direka-reka. Okey. Yang mana yang dibuat oleh sesiapa, sesuka hati dia nak buat untuk dijadikan sebagai hujah pada diri dia. Pakai akal dia. Okey. Mungkin ada diambil daripada okey ini sesuai dengan cara hidup aku buatlah hadis ni. Itu dipanggil hadis maudhu', yang mana hadis ini tertolak dan tidak boleh dijadikan sumber hukum.
Baik. Terutamanya dalam pentadbiran dan pengurusan inilah sebenarnya. Dalam pentadbiran dan pengurusan, hadis yang menjadi sumber rujukan utama adalah hadis sahih. Hadis yang sendiri kita tahu jalan ceritanya betul, sanadnya betul, siapa rawi dia betul, periwayatnya sahih, maka ianya diambil untuk menjadi sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Okey. Jom kita tengok yang ketiga. Boleh Ustaz. Yang ketiga ni saya rasa kita ni jarang-jarang dengar. Jarang-jarang dengar. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga ni adalah al-ijma'. Apa dia al-ijma'? Al-ijma' ni kita selalu dengar. Semua orang bukan selalu dengar. Ada yang kadang-kadang dengar, ada yang kadang-kadang tak berapa nak dengar. Yeah. Al-ijma' ni adalah kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hukum syarak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini, ulama berkumpul, ulama bersepakat, ulama menentukan sesuatu hukum berkaitan tentang satu hukum yang memang perlu dilihat, perlu diletakkan hukuman je kat situ. Apa yang perlu dibuat? Dan ulama, contohnya kalau sekarang duduk satu meja besar, okey, cerita masing-masing keluarkan dalil. Apa pandangan ulama A, apa pandangan ulama B. Dalam ijma' ni, dalam mengeluarkan al-ijma' ni, kesepakatan ulama ni, dia bukan hanya ulama bahagian fiqh saja. Semua ada. Bahagian fiqh ada, bahagian balaghah ada, segala bahagian bidang, semua bidang ada kat situ. Baik. Bahagian perubatan pun ada. Jadi itulah barulah dia dapatkan sesuatu keputusan yang padu kat situ. Tapi betul Ustaz, qiyas ni antara perkataan al-ijma' man. Al-ijma'. Kita belum masuk qiyas. Laju nampak hadapan kat situ. Al-ijma' ni antara perkataan yang jarang kita dengar. Jadi betul. Mungkin Ustaz boleh berikan kepada kami contoh supaya lagi mudah faham Ustaz. Okey. Al-ijma' ni pernah berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ulama bersepakat, berkumpul ataupun para sahabat, para ulama amilin semua berkumpul untuk menentukan perlu tak Al-Quran ini dibukukan? Perlu tak Al-Quran ini disatukan? Perlu tak bagaimana Al-Quran ini nak dikekalkan? So mereka bersepakat antara satu sama lain untuk membukukan Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran kerana sekiranya tidak dikumpulkan Al-Quran pada ketika itu, ianya mendatangkan mudarat pada yang lain. Sebab ada yang meninggal ketika peperangan, yang para hufaz, ada yang memegang Al-Quran ini telah wafat kerana sakit dan sebagainya. Makin lama makin hilang. Jadi mereka bersepakat, berkumpul dan berbincang bahawa Al-Quran ini perlu dibukukan dan dikumpulkan dan dibukukan untuk tidak hilang daripada dunia ini. Betul. So itulah dipanggil sebagai satu keputusan ijma', keputusan sepakat para ulama pada ketika itu. Dan ianya dimulakan sebenarnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang selalu kita dengar sebenarnya, yang selalu kita tahu dimulakan pada zaman Abu Bakar pengumpulan tersebut, tapi dibukukan dan disusun dengan cantik oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Dan sehingga sekarang ianya dipanggil sebagai Resam Uthmani. Itulah keputusan ijma' yang mungkin tak ramai yang ambil berat tentang hal itu. Jadi kat sini saya nak jelaskan kat situ. Jadi boleh nampak jelas kepada murid-murid kat rumah, mungkin ibu bapa yang menonton, guru-guru yang lain. Ini al-ijma' rupanya. Dan ianya bersumber utama. Sumber yang ketiga lah, maksudnya daripada 4 sumber utama, dia merupakan sumber ketiga dalam perundang atau dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Bukan itu saja, seluruh dalam sistem Islam itu sendiri dia sumber yang ketiga. Jelas kan? Terima kasih Ustaz. Dah mula jelas dah faham. Dah macam ada sesuatu yang lebih apa je kan. Okey, tak apa. Seterusnya kita pergi yang ketiga. Boleh Ustaz. Yang keempat. Saya sendiri dah tersasul bila Rahman tadi menceritakan pasal al-qiyas. Yang keempat adalah ni, al-qiyas. Ini salah satu lagi yang mana orang ramai tapi kalau orang Melayu kita biasa berkias. Kita pernah dengar tak? Kiasan, kan? Ayat-ayat kiasan dan sebagainya. Ianya sebenarnya diambil daripada inilah perkataan al-qiyas. Sebenarnya lebih kurang macam itulah maksud al-qiyas ni pun. Apa dia al-qiyas ini sebenarnya? Al-qiyas ini adalah menyamakan sesuatu hukum yang tiada nas dengan sesuatu hukum yang sedia ada disebabkan persamaan illah. Illah ni adalah sebab. Sebab sesuatu hukum tu. Jadi dia hukum tu pada asalnya tak ada. Baik. Okey, tapi bila sesuatu itu terjadi,
dia disamakan dengan satu hukum yang setelah sedia ada sebelum ini. Disebabkan ada satu sebab yang sama. Jelas tak? Ke perlu ada penerangan lagi? Kalau ada contoh Ustaz supaya lebih nampak. Okey, terima kasih. Dalam Al-Qiyas ini, antara contohnya Luqman, zaman Nabi adanya arak, betul? Betul. Okey, zaman Nabi ada arak. Zaman Nabi ada dadah tak? Tak ada. Tak ada. Jadi arak dan dadah itu kita nampak kat situ. Okey, zaman Nabi arak ni apa sifat arak ni? Memabukkan. Yes, memabukkan. So sekarang ni wujud pula dadah dalam dunia sekarang ni wujud pula dadah. Okey, kita tengok apa sifat dadah pula. Okey, sifat dadah juga memabukkan, merosakkan akal fikiran. Betul. Sama tak dengan sifat kesan buruk dadah ni dengan arak tu tadi? Sama. So jadi pada ketika itu ulama bersepakat nak dapatkan Al-Qiyas pun dia perlu ada ijma' juga. Betul. Maksudnya perlu ada perkumpulan ulama. So ulama bersepakat mengeluarkan satu hujah bahawa hukum mengambil dadah sama juga dengan hukum minum arak. Hukuman terhadap pengambil dadah juga sama dengan hukuman terhadap peminum arak. Itu yang telah digaris pandukan dalam ulama-ulama sedunia pada ketika itu. Jadi nak menyatakan bahawa Al-Qiyas ini adalah satu perkara yang dulu hukum yang tak ada. Zaman Nabi tak ada dadah, zaman Nabi ada arak. Okey, sekarang ni ada dadah dan sekarang ni juga ada arak. Betul. Jadi apa penyebab keburukan dadah dan apa penyebab keburukan arak itu sama. Jadi hukumnya sama. Ya. Haram tetap Haram. Jadi itu yang dinamakan sebagai Al-Qiyas. Okey, itu yang dinamakan sebagai Al-Qiyas. Jadi jelaslah kat sini bahawa Al-Qiyas ini adalah salah satu hukum atau salah satu sumber hukum yang perlu dijadikan keutamaan dalam hidup kita. Kalau orang Melayu kita kan suka berkias-kias. Betul. Luqman ni nampak handsome lah hari ni. Itu bukan kias, itu betul. Betul Kalau kias, Luqman tak payahlah awak tak handsome sangat lah. Padahal hakikat dia dia nak menyatakan bahawa anda tu handsome. Macam itulah. Faham. Jadi kiasan-kiasan ini Al-Qiyas, kiasan dan macam nak bahasa Melayu pula. Al-Qiyas ini merupakan sumber yang keempat dalam perundangan Islam. So ada 4 sumber. Betul. Sumber yang pertama apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua? Al-Hadis. Yang ketiga? Al-Ijma'. Dan yang keempat? Al-Qiyas. Bijak dan pandai. Jadi disebabkan anda bijak, saya nak tanya soalan ni. Boleh Ustaz. Saya nak Saya tanya dah lama soalan bersedia kepada ni. Luqman. Dah sedia? Dah, Ustaz. Okey. Jom kita tengok cetusan idea yang Luqman boleh keluarkan. Nyatakan 2 sumber pentadbiran dan pengurusan Islam. Senang sangat ni. Baik. Ada 4 Ustaz, saya bagi 2 je lah. Amboi. Yang pertama, sudah semestinya Al-Quran. Ya, betul. Yang kedua, Al-Hadis. Okey. Betul Tahniah. ke, Ustaz? Memang tepat. Alhamdulillah. Hebat. Memang anak murid saya semua hebat-hebat. Amin, amin, Alhamdulillah. Okey, jadi tahniah Luqman. Itu jadi kita jelaslah kat sini. Yeah. Nak menjadikan sesuatu itu sebagai sumber, jangan cari yang lain. Betul. Carilah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas kerana ini merupakan sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Kita nak jadi seorang pentadbir, kita nak jadi seorang pemimpin, kita nak jadi seorang pemerintah, kita kena rujuk balik pada Al-Quran, kita kena rujuk balik apa yang Nabi buat hadis dan rujuk balik apa keterangan ijma' dan juga Al-Qiyas. Ya, betul. Kalau manusia perlukan sumber air, begitulah pengurusan Islam perlukan kepada sumber Al-Quran, hadis, ijma' dan juga Al-Qiyas. Dan sekarang kita berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.